Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengajar cantik kita, Puan Siti Khadijah, sebab bagi peluang kepada kami sekumpulan untuk membentangkan subjek pengurusan, papasan dan faedah. Kumpulan kami ni terdiri daripada 5 ahli kumpulan, iaitu saya sendiri, Nur Izzah Atirah binti Dulaman, serta rakan-rakan saya, Nur Syakira Wahidah binti Muhammad Hamizan, Siti Nurasha binti Syarif, Siti Nurain binti Muhammad Yusof dan Ishraf Aiman bin Muhammad Nizam. Untuk pembentangan pada kali ini, kami sekumpulan akan fokuskan dan menerangkan lebih lanjut tentang sistem pengurusan gaji, Akta Gaji 1947, Perkeso, SIP dan KWSP. Kalau kita sebut pasal gaji, Perkeso, SIP, KWSP mesti berkait dengan pampasan dan faedah. Yang jadi persoalan sekarang ni, pampasan dan faedah tu apa? Menurut Milkovich. Menurut Milkovich dan Newman mengatakan pampasan didefinisikan sebagai semua bentuk pulangan serta faedah dan perkhidmatan yang nyata serta jelas yang diterima oleh pekerja sebagai sebahagian daripada ikatan perhubungan pekerjaannya. Manakala Dr. Zafir Muhammad Makbul dan Fazilah Muhammad Hasun pula berpendapat bahawa pampasan dan faedah boleh dinyatakan sebagai upah dan gaji ataupun cuti tahunan serta kemudahan yang disediakan oleh organisasi dan juga bidang pekerjaan itu sendiri. Jadi, semua yang pernah bekerja mesti tahu pampasan dan faedah ni. Makin banyak pampasan dan faedah yang pekerja dapat, makin seronoklah pekerja kan? Saya bersabar. So, dari sini, kita dapat nyatakan bahawa sistem pengurusan pampasan dan faedah ini adalah untuk menarik minat dan mengekalkan seseorang individu yang berkebolehan dalam organisasi. Jadi, dengan adanya pengurusan yang cekap dan baik, ia akan meningkatkan lagi imej sesebuah organisasi itu sendiri. So, majikan nak bagi pampasan dan faedah apa ya dekat pekerja? Sebab itulah terwujudnya Perkeso, SIP dan KWSP untuk membela hak dan kebajikan setiap pekerja. Orang selalu sebut tentang gaji minimum kan? Jadi, sebenarnya apa maksud gaji minimum ni? Gaji minimum ialah jumlah minimum yang perlu dibayar kepada pekerja ke atas kerja yang telah dilaksanakan atau ke atas perkhidmatan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan, sama ada dikira pada asas masa atau output yang tidak boleh dikurangkan, sama ada secara individu atau perjanjian kolektif yang dijamin oleh undang-undang dan boleh ditetapkan dalam apa jua cara untuk menampung keperluan minimum pekerja dan keluarganya dalam apa sahaja keadaan ekonomi negara dan sosial. So, di Malaysia, maksud gaji minimum di bawah Perintah Gaji Minimum 2012 adalah sama dengan tafsiran gaji minimum di bawah Seksyen 2 Akta Majlis Gaji Negara 2011 Akta 732, iaitu gaji minimum sebagai gaji pokok. Namun, pada 1 Februari 2020, kerajaan telah menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 23 Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011. Perintah ini telah dinamakan Perintah Gaji Minimum 2020 dan perintah ini telah berkuat kuasa pada 1 Februari 2020. Perintah gaji minimum baru telah dinaikkan kepada RM1,200 sebulan atau RM5.77 sejam di wilayah bandar utama di bawah pentadbiran 57 Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran, manakala RM1,100 sebulan atau RM5.29 sejam selain wilayah bandar utama berdasarkan tempat kerja yang ditakdirkan mengikut Seksyen 2 Akta Kerja 1955, Akta 265, Ordinan Buruh Sabah dan Ordinan Buruh Sarawak, iaitu di mana-mana tempat kerja dijalankan untuk pekerja oleh majikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakira Wahidah binti Muhammad Hamizan. Saya daripada kelas di SM5C. Saya akan membentangkan tentang pengenalan Perkeso,
dan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan 1969. Pengenalan perkeso. Peranan utama penubuhan adalah mentadbir, melaksana dan menguatkuasakan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan 1969 dan Peraturan-Peraturan Am Keselamatan Sosial Pekerjaan 1971. Perkeso menyediakan perlindungan keselamatan sosial melalui skim bencana pekerjaan dan skim keilatan untuk pekerja dan tanggungannya. Bagi penjelasan tentang majikan, ia terbahagi kepada dua, iaitu majikan utama dan majikan langsung. Majikan utama adalah seseorang pemilik permis yang mengambil pekerja secara terus di bawah kontrak perkhidmatan, dan majikan juga menguruskan pembayaran gaji. Majikan langsung pula mengambil pekerja dan menjalankan kerja di bawah penyeliaan majikan utama serta meminjamkan sementara waktu pekerja tersebut kepada majikan utama. Majikan utama dan majikan langsung bertanggungjawab mendaftar dan membayar caruman kepada perkeso. Majikan juga bertanggungjawab melapor semua kemalangan berkaitan pekerjaan yang menimpa pekerjanya. Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan 1969 terbahagi kepada tiga, iaitu skim bencana pekerjaan, skim bencana pekerja asing dan skim bencana keilatan. Kita pergi kepada skim bencana terlebih dahulu. Ia adalah sesuatu faedah daripada kemalangan ketika seseorang pekerja sedang melakukan tugas dan khidmat dalam sesebuah perusahaan. Yang kedua, skim bencana pekerja asing. Majikan hendaklah berdaftar dengan perkeso walaupun pekerja asing masih diliputi di bawah skim pampasan bencana asing. Terdapat 7 faedah yang diberikan skim bencana pekerjaan dan skim bencana pekerja asing. Pertama ialah faedah perubahan. Pekerja yang ditimpa bencana boleh mendapatkan rawatan perubatan secara percuma di klinik panel perkeso dan mereka boleh mengemukakan permohonan tuntutan ganti bayaran tertakluk pada kadar yang ditetapkan. Kedua ialah faedah hilang upaya sementara. Dibayar kepada pekerja sepanjang tempoh cuti sakit. Ketiga ialah faedah hilang upaya kekal. Tempoh tuntutan adalah 12 bulan dari tarikh akhir hilang upaya sementara. Keempat ialah allowance layanan sentiasa. Kemudahan allowance ini adalah pemulihan jasmani dan pemulihan vokasional. Yang kelima ialah faedah orang tanggungan. Pekerja layak menerima sekiranya maut akibat bencana pekerjaan. Keenam ialah faedah pengurusan mayat. Pembayaran faedah dibuat kepada waris-waris yang layak dan sekiranya tiada waris, faedah dibayar kepada pihak yang menanggung segala perbelanjaan pengebumian. Ketujuh ialah kemudahan pemulihan jasmani dan vokasional. Semua perbelanjaan kemudahan pemulihan ditanggung oleh perkeso mengikut kadar dan syarat yang ditetapkan. Akhir sekali, skim bencana keilatan. Seseorang berinsurans dianggap sebagai menghidap keilatan apabila mengalami suatu keuzuran yang berkekalan. Terdapat 7 faedah skim bencana keilatan. Pertama ialah pencen ilat. Dibayar untuk pekerja yang layak dan disahkan mempunyai keilatan oleh doktor. Kedua ialah bantuan ilat. Dibayar kepada orang berinsurans yang disahkan menghidap keilatan oleh doktor tetapi tidak layak menerima pencen ilat kerana tidak memenuhi kelayakan caruman. Ketiga ialah allowance layanan sentiasa. Orang berinsurans yang disahkan menghidap keilatan dan tidak berdaya dengan teruknya hingga memerlukan layanan seseorang. Keempat ialah pencen penakat. Keluarga orang berinsurans boleh mendapat pencen penakat sekiranya meninggal dunia atas sebab yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Kelima ialah kemudahan pemulihan jasmani, vokasional, return to work
dan dialisis. Kemudahan pemulihan ditanggung oleh perkeso mengikut kadar dan syarat yang ditetapkan. Keenam ialah faedah pengurusan mayat. Pembayaran akan dibuat kepada waris-waris yang layak dan sekiranya tiada waris, faedah akan dibayar kepada pihak yang menanggung segala pembelanjaan pengebumian itu. Ketujuh ialah faedah pendidikan. Merupakan suatu bentuk pinjaman disediakan anak penerimaan pencen ilat dan anak penerimaan pencen penakat. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nurain binti Muhammad Yusof dari kelas DSM 5C. Saya akan membincangkan tentang Akta Keselamatan Pekerjaan Sendiri dan saya akan terangkan apa itu klinik, panel dan pusat dialisis. Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 ini berkuat kuasa mengikut tarikh yang telah ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam warta iaitu pada 1 Jun 2017. Akta ini hendaklah terpakai bagi mana-mana warga negara atau penetap tetap Malaysia yang menjalankan sesuatu pekerjaan sendiri dalam perusahaan yang telah dinyatakan. Pada masa sekarang, Akta ini memberi perlindungan di skim bawah skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri untuk pemandu dan individu pemandu teksi yang bekerja sendiri serta menyediakan khidmat serupa termasuk pemandu e-hailing seperti GrabCar, seperti pemandu bas yang bekerja sendiri seperti bas bertingkat, bas swasta, bas ekspres, bas mini, pekerjaan bas sekolah dan bas lampangan. Skim ini memberi perlindungan kepada orang berinsurans yang bekerja sendiri dengan tanggungan mereka dari kecederaan pekerja termasuk penyakit dan kemalangan semasa aktiviti yang berkaitan dengan pekerjaan. Ini memberi faedah tunai kepada pemandu teksi dan tanggungan mereka selain menyediakan rawatan, perubatan, pemulihan fizikal dan latihan vokasional. Tempoh perlindungan adalah 12 bulan dari tarikh dan masa sumbangan yang telah dibayar. Kadar jual rumah yang telah ditetapkan adalah 1.25 sebulan daripada pilihan gaji yang diinsyurankan. Terdapat 3 faedah yang saya akan terangkan. Faedah hilang upaya sementara. Apa itu faedah hilang upaya sementara? Tertakluk pada akta ini dan sebagaimana yang telah ditetapkan, orang berinsurans bekerja sendiri yang mengalami hilang upaya sementara berhak kepada bayaran berkala bagi tempoh hilang upaya itu mengikut jadual kedua. Faedah hilang upaya sementara dibayar kepada orang berinsurans bekerja sendiri sepanjang tempoh cuti sakitnya yang disahkan oleh doktor dan mestilah sekurang-kurangnya termasuk 4 hari termasuk hari kemalangan. Orang berinsurans bekerja sendiri tidak berhak pada faedah hilang upaya sementara berkenaan dari mana-mana hari yang dia menjalankan apa-apa aktiviti pekerjaan sendiri di bawah akta ini. Apa pula faedah hilang upaya kekal? Hilang upaya kekal artinya hilang upaya yang berkekalan sehingga mengurangkan keupayaan seseorang untuk menjalankan pekerjaannya. Tertakluk pada akta ini dan sebagaimana yang telah ditetapkan, orang berinsurans bekerja sendiri yang mengalami hilang upaya kekal sama ada langsung atau separa berhak mendapat bayaran berkala bagi hilang upaya itu mengikut jadual kedua. Bagi masuk subsection 1, jika hilang upaya kekal sama ada langsung atau separa telah ditaksis secara sementara bagi suatu tempoh terhad atau secara muktamad, faedah itu hendaklah dibayar bagi tempoh terhad atau mengikut mana-mana yang berkenaan bagi seumur hidup. Faedah orang tanggungan. Faedah orang tanggungan dibayar secara bulanan kepada orang tanggungan yang layak sekiranya orang berinsurans bekerja sendiri meninggal akibat bencana pekerjaan sendiri. Kadar bayaran untuk faedah orang tanggungan adalah sebanyak 90% daripada pilihan pendapatan bulanan diinsyurkan. Sekiranya orang berinsurans sendiri mati akibat bencana pekerjaan sendiri, orang tanggungannya berhak kepada faedah orang tanggungan pada kadar yang dinyatakan dalam jadual kedua seperti berikut. Klinik panel perkeso.
Klinik panel Perkeso adalah klinik swasta yang telah dilantik untuk memberi rawatan perubatan kepada orang berinsurans Perkeso yang ditimpa sesuatu bencana kerja. Maksud bencana kerja ialah bencana seseorang pekerja sendiri disebabkan kemalangan atau sesuatu penyakit khidmat terbit daripada dan semasa menjalankan pekerjaan dalam sesuatu perusahaan. Orang berinsurans boleh merujuk kepada senarai klinik yang dimuat naik untuk mendapat rawatan kecemasan. Perlu membawa borang 21 laporan kemalangan, borang PKS 68 atau PKS 69, laporan penyakit khidmat atau surat pengenalan daripada majikan. Selain itu, klinik senarai yang dimuat naik merupakan senarai klinik yang telah memenuhi syarat kelayakan klinik panel Perkeso sebagaimana kehendak Pekeliling Doktor Insurans Perkeso Bil 1 tahun 2010 dan perlu melengkapkan borang DIP 4 iaitu borang maklumat latihan kesihatan pekerja Doktor Insurans Perkeso yang akan dilampirkan sekiranya tidak disenaraikan. Terdapat 3 kategori klinik panel yang ditawarkan iaitu klinik panel orang berinsurans Perkeso, klinik untuk program saringan kesihatan Perkeso atau lebih dikenali sebagai HSP dan klinik panel kaki tangan Perkeso. Langkah yang perlu diambil jika terdapat perubatan maklumat berkaitan dengan klinik ialah pihak pengurusan perlu memaklumkan status terkini sekiranya terdapat penambahan, pertukaran atau pembatalan nama doktor yang bertugas, alamat, nombor telefon, nombor faksimiliti dan email klinik menerusi faksimiliti atau alamat surat menyurat seperti yang telah dinyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Israf Aiman bin Muazzam. Hari ini saya akan membentangkan perkenalan kepada jarum markah 2SP kepada pekerja atau majikan. Okey, pekerja. Pekerja maksud orang yang diambil pekerja oleh majikan di bawah satu kontrak perkhidmatan atau perinthisan. Kontrak perkhidmatan atau perinthisan boleh dibuat secara bertulis atau lisan, nyata atau tersirat. Okey, kontrak perkhidmatan ialah satu perjanjian di mana seseorang bersetuju untuk berkhidmat dengan majikannya sebagai pekerja. Okey, kontrak persentiasan. Okey, artinya sesuatu kontrak bertulis yang dibuat oleh seseorang dengan seseorang majikan yang mengadu janji untuk mengambil kerja orang itu dan meletih atau menyebabkan dilatih secara sistematik bagi suatu pekerjaan selama satu tempoh tertentu oleh dituliskan oleh majikan di dalam perjalanan latihan itu. Apprentice itu terikat dengan bekerja dalam perkhidmatan majikan itu. Okey, senarai pekerja yang diwajibkan mencarum adalah seperti berikut. Okey, yang pertama, pekerja tetap, kontrak sambilan sementara dan pekerja dalam tempoh percubaan. Mana-mana pengarah syarikat juga adalah pekerja sekiranya dibayar upah bagi perkhidmatan yang diberi kepada syarikat berkenaan. Perkhidmatan yang diberi kepada syarikat berkenaan. Okey, pekerja yang telah mengeluarkan simpanan di bawah pengeluaran hilang keupayaan yang telah pulih kesihatannya dan bekerja semula dalam mana-mana perkhidmatan pekerja. Okey, tanggungjawab majikan untuk mencarum pula. Okay, setiap majikan dan pekerja seperti yang didefinisikan di bawah Akta KWSP adalah bertanggungjawab untuk membayar caruman bulanan bagi amaun upah yang dikenakan dibayar pada kadar yang masing-masingnya dinyatakan di jadual ketiga Seksyen 43(1) Akta KWSP. Secara ringkas, majikan bermaksud orang yang dengannya seseorang pekerja telah membuat kontrak perkhidmatan atau perantisan. Itu saja pada saya. Sekian, terima kasih. Hello? Hello Siti. Kenapa Maimun? Dah siap assignment belum? Assignment dah siap dah. Besok kita ada kuis, ingat tak? Esok ada kuis? Tak ingat? Tahu pun. Kau ni macam mana dah tak ingat? Lah. Dah ada lah dekat ni, kau tak tengok dekat grup. Pasal apa
masuk pakai esok je. Kau bolehlah Google nanti, okey? Okey. Dah tak payah sedih. Terima kasih, Maimun. Ada masa lagi ni. Bye. Assalamualaikum. Okey, salam. Boleh cari cepat ni. Pergi so. Yang ni kot. Alah, tak faham lah. Ya, Ma. Asal tak kunci pun. Kenapa ni anak Mama? Kenapa nampak rungsing je ni? Okey tak? Tak adalah, Ma. Esok ada kuis pasal keso. Tapi, dia apa? Dah cari kat Google? Dah. Tapi, kurang faham lah. Oh, senang je tu. Mari sini Mama tunjukkan. Macam ni. Okey, SIP adalah singkatan bagi Sistem Perlindungan Pekerjaan. Okey, di mana mereka menyediakan 3 perkara, antaranya adalah insurans pekerjaan, perkhidmatan pekerjaan dan yang terakhir adalah maklumat pekerja buruh. Maklumat pasaran buruh. So, jika anda join program ini, anda akan mendapat bantuan segera sebanyak RM600. Okey? Dan program ini juga disebut sebagai penamatan pekerjaan semula dan faedah tunai intern. Semua rakyat Malaysia memang layak untuk mencarum dengan perkeso. Tetapi ada syarat-syaratnya lah. Tapi yang tak melayakkan mereka adalah pekerja yang dibuang kerja kerana salah laku mereka sendiri. Bukan tu je tau. Perkeso ni juga bantu pekerja yang hilang pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Seronok kan? Dan kadar caruman ini bergantung kepada Seksyen 18 Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017. Tunggu kejap. Kalau anda fresh graduate, anda boleh layari website ini tau. Website ini membantu anda semua untuk membuat resume yang padat dan lengkap. Okey? Bukan tu je. Website ini juga membantu untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan anda semua. Mereka juga menyediakan ujian psikometrik untuk melihat atau mengenal pasti bakat, minat dan kepribadian anda. SIP ni menyediakan 5 jenis faedah dalam bentuk kewangan. Apa dia tu? Yang pertama adalah allowance mencari pekerjaan. Yang kedua adalah allowance pendapatan berkurangan. Yang ketiga adalah yuran latihan, allowance latihan. Dan yang terakhir adalah allowance bekerja semula awal. Yang ni mesti aku tak dapat. So, kita beralih kepada 2 jenis faedah yang bukan dalam bentuk kewangan. Yang pertama adalah program penempatan pekerjaan dan yang kedua adalah kaunseling kerjaya, di mana kaunselor akan mengenal pasti jurang kemahiran yang dihadapi oleh orang yang berinsurans. Yang ada perkeso ni lah. Okey? Ma cakap dengan siapa? Mama cakap dengan kamu lah. Oh lah. Kenapa pandang kat sana? Kamera kat sini. Okey kan, Ma? Ma rasa kan? KWSP perkeso dengan SIP ni okey tak? Pada pandangan Mama, mereka banyak menolong dan meringankan beban pekerja tau. Contoh macam perkeso. Perkeso ni meringankan beban pekerja dalam bentuk bencana. Contohlah Mak Esah sebelah tu, dia nak pergi kerja. Tiba-tiba tengok di ruangan, dia kemandangan. Perkeso lah yang tolong dia. Macam tu. Kalau KWSP pula, untuk simpanan hari tua nanti. Sampai ke hari tua. So, tak adalah nanti rasa susah sangat. Time dah pencen kan? Sebab kita ada simpanan. Jadinya adik, pampasan dan faedah ni dia sama macam sagu hati lah. Dia ada faedah dan manfaat untuk diberikan kepada pekerja jika apa-apa berlaku. Si betapa bersyukurnya kita duduk dekat negara Malaysia ni. Hak dengan kewajipan kita semua terjaga kan? InsyaAllah. Jadi dengan ada 3 adik-beradik ni, pekerja dah boleh tarik nafas lega dah. Tak perlu risau dah tentang apa yang akan jadi pada diri mereka kerana mereka dah ada insurans. Kan? Tak? Oh macam tu. Senang je Ma. Ingatkan susah sangat. Dah ada apa-apa nak tanya lagi tak? Tak ada apa-apa. Itu je kot. Okey bagus. InsyaAllah boleh jawab esok. Kalau tak boleh jawab, okey dah. Mama nak pergi tu
siap-siapkan makanan. Nanti jangan lupa keluar makan sekali. Okey Ma, nanti adik datang. Kejap adik nak kemas. Okey.